Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Pada hari ini kita akan belajar unit 24 Pintar Keruangan. Tajuknya Segala-galanya bermula di sini. Cikgu harap anak-anak murid semua telah pun bersedia dengan buku teks, buku aktiviti, buku rampaian, buku catatan dan alat tulis. Setiap kali kita belajar, pasti kita nak mencapai objektifnya. Pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu semua dapat bersoal jawab untuk menjanakan idea. Dan kemahiran pada hari ini, kemahiran mendengar dan bertutur. Okay, lihat gambar ni. Cikgu rasa kalau orang melihat gambar ni, pasti rasa macam nak ambil saja. Terutamanya duit kertas tu. Yang bernilai RM100 warna purple ke warna ungu tu. Mungkin duit sini bagi kamu mungkin dah tak ada nilai lah. Untuk pengetahuan semua, duit kita satu ketika dulu ada 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan RM1. Itu duit shilling sampai RM1. Kemudian, duit kertas bermula dengan RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Sampai situ je sekarang. Dulu ada sampai 500, sampai 1000. Tapi telah terbatas. Nanti kita akan belajar kenapa. Okay. Jadi melihat duit ini, pernah tak kamu terfikir, duit ini datang dari mana? Siapa yang buat? Nanti kita akan belajar pada hari ini. Pintar Keuangan. Kita tengok buku teks. Muka surat 179. Yang bermula dengan ayat dia. Cikgu Julia dan murid-murid ke muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia. Mereka diberi taklimat tentang keistimewaan setiap galeri. Okay. Kita tengok galeri yang pertama. Galeri kanak-kanak. Sesuailah dengan murid-murid darjah 5 ni yang berusia 11 tahun masih kanak-kanak. Okay. Di sini terdapat yang pertama. Permainan interaktif simpan, belanja dan kongsi. Selain itu terdapat juga pendidikan tentang keuangan. Dan ada terowong yang bernilai 1 juta ataupun terowong nama dia 1 juta, RM1 juta. 1 juta ni dah kira jadi jutawan lah. Dan yang keempat, mencipta wang kertas sendiri. Bayangkan, murid boleh buat duit, kamu nak berapa banyak, kamu boleh buat. Okay, itu galeri yang pertama. Galeri yang kedua, Galeri Bank Negara Malaysia. Okay, singkatannya BNM. Bank Negara Malaysia. Di sini terdapat tentang sejarah Bank Negara itu sendiri. Bila nama sejarah dari bagaimana tertubuh dan sebagainya. Yang kedua, fungsi, peranan dan tanggungjawab Bank Negara. Apa tanggungjawab Bank Negara ni? Yang ketiga, permainan pelaburan. Pelaburan ni macam saham. Simpan duit, masukkan duit, dapat berapa keuntungan dan sebagainya. Dan yang keempat, replika bilik Gubernur. Okay, Gubernur Bank Negara. Kalau mutiap pada wang kertas terutamanya ataupun wang shilling, ada gambar Gubernur Bank Negara. Okay, itu jadi replika. Dan mereka dibawa ke galeri yang ketiga, iaitu galeri numismatik, iaitu berkaitan dengan sejarah mata wang Malaysia. Seterusnya di situ juga ada permainan sistem barter. Sistem barter ni sistem tukar. Sebelum ada wang dulu orang tukar. Tapi agak tak adil lah. Contoh barter, ada orang dia ada seekor ayam. Yang seorang lagi ada seekor kambing. Orang ayam ni teringin nak makan kambing. Yang kambing teringin nak makan ayam. Mereka tukar. Jadi sistem dulu tak adil. Itulah wujudnya wang antaranya. Okay, seterusnya denai duit shilling. Pameran mata wang dunia. Itu galeri yang ketiga. Dan galeri yang keempat, iaitu galeri ekonomi. Di sini terdapat peranan dan pencapaian Malaysia dalam ekonomi. Kalau kita masuk, ada 3 kategori. Negara maju, negara membangun, negara mundur. Negara yang masih ketinggalan. Kita di tengah-tengah. Negara yang dikatakan satu ketika dulu, Perdana Menteri keempat ketika itu Dr. Mahathir, nak negara kita menjadi negara maju 2020. Tapi belum tercapai sepenuhnya. Antara negara maju, negara Jepun, China, Amerika. Kita tengah-tengah, okay, negara yang membangun. Ada negara yang belakang lagi, negara muda khususnya di benua Afrika dan sebagainya. Okay. Jadi, galeri ekonomi. Peranan dan pencapaian Malaysia dalam ekonomi. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi Malaysia. Apa yang terdapat kat negara kita ni? Antaranya,
kita masih bergantung pada peladangan. Kelapa sawit antaranya 1 ketika dulu getah. Kita pernah jadi nombor 1 getah dunia. Kelapa sawit nombor 1 dunia. Tapi dah jatuh. Contoh macam kelapa sawit, kita dah kalah dengan Indonesia. Okay. Seterusnya, perkembangan sistem pembayaran di Malaysia. Perkembangan. Satu ketika dulu kita guna duit. Tapi sekarang banyak pembayaran secara online. Okay. Itu galeri ekonomi secara ringkas. Okay. Setelah mereka dibawa melawat ke satu galeri, ada 4 galeri. Jadi, Farisha ni pun bertanya lah. Okay. Irfan, galeri manakah yang paling menarik perhatian kamu? Okay, Irfan pun jawab. Galeri yang paling menarik perhatian saya ialah galeri Bank Negara Malaysia. Di sana, saya dapat mengetahui sejarah dan fungsi Bank Negara Malaysia. Seterusnya ada permainan pelaburan pula mengajar saya ilmu pengurusan keuangan. Itu kata Irfan. Dia minat di situ. Ada 4, dia pilih situ. Galeri Bank Negara Malaysia. Farisha, galeri manakah pula yang dapat menambah pengetahuan kita tentang pendidikan keuangan? Rakan ni tanya pula. Dia tanya Farisha, agak-agak kamu, apakah jawapan Farisha? Okay, cuba kamu lengkapkan. Debbie bertanya pada Farisha, apakah jawapan bagi Farisha? Ada 4 galeri. Yang manakah pilihan Farisha? Ini Farisha. Mungkin kamu juga salah seorang yang ingin menjawab seperti Farisha. Farisha menjawab, bagi saya, semua galeri di muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia dapat menambahkan pengetahuan kita tentang pendidikan keuangan. Dia kata semua. Dia tak kata semua galeri-galeri sebab bila dah semua, kita jangan ulang 2 kali perkataan selepas itu. Macam semua murid-murid tak perlu, semua murid saja. Yang menarik perhatian saya ialah galeri kanak-kanak. Dia kata semua tu bagus, tapi yang menarik perhatian ialah galeri kanak-kanak. Galeri tersebut menyediakan permainan interaktif, simpan, belanja dan kongsi. Selain itu, dia kena bagi, dia gunakan penanda wacana. Selain itu, pengunjung dapat mengetahui pendidikan keuangan, meneroka terowong RM1 juta dan mencipta wang kertas sendiri. Itu Farisha punya pendapat. Okay, ada 4 galeri. Farisha pilih galeri kanak-kanak. Sebagai rumusan dan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan tema pintar keuangan, tajuknya, segalanya bermula di sini. Cikgu harap murid-murid yang telah pun mengetahui seberengkas tentang sejarah bank negara dan peranan bank negara, seharusnya kita menghargai nilai mata wang dan wang ringgit yang kita ada dan pandai-pandailah kita berjimat, bercermat, terutama dalam suasana PKP ini. Jadi, kita kena beringat dan kita amalkan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kamu ada duit, simpan dalam tabung, dah penuh, simpan dekat bank supaya satu hari nanti bila kita memerlukan keuangan, kita ada simpanan. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya dalam bahasa Melayu Tahu 5. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.